Setelah tiba di Mina, hendaklah dia baca doa ini, Allahumma hadha minan famnun alayya bima mananta ala awliyaika wa ahli ta'atik. Ya Allah, inilah Mina, anugerahkanlah kepadaku apa yang kau anugerah kepada kasih-kasihmu dan orang-orang sentiasa taat kepadamu. Adapun tinggal di Mina pada malam itu, malam 9 Zulhijjah, ada dianjurkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail wa'lamu anna fikum rasulallahi law yuti'ukum fi katsirin min al-amri la'anittum walakin Allah habbaba ilaykumul iman wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaykumul kufra wal fusuqa wal 'isyan ulaika humur rasyidun fadlan minallahi wa ni'mah wallahu alimun hakim. Wassalatu wassalamu ala sayyidi zakirin sayyidina wa nabiyina wa habibina Muhammadin al-amin wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. أعوذ بالله بوجه الكريم سلطانه القديم من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. InsyaAllah hadirin hadirat yang dirahmati Allah, kita sambung ke surat 103 pada perkara 5. Surat 103 pada perkara 5 masih lagi dalam bab haji, rahsia haji. Apabila tawaf 7 putaran sudah selesai, hendaklah dia mendatangi multazam yang terletak di antara Hajar Aswad dan pintu Kaabah. Lantai tu, bukan di badan Kaabah tu, di lantai, ya. Sejurus masa pada tahun 40-an sampai tahun 50-an masih ada lagi. Bahagian tu lebih kurang besar sejadah lantai itu warna hitam. Dia pakai lantai marmer hitam. Nak bagi tahu kata yang tu multazam, yang tu asalnya tempat bersolat Nabi dengan Sayyidina Jibril. Apabila Rasulullah turun daripada Mi'raj pagi itu, subuh, tak sembahyang lagi. Nabi sembahyang cara lama lah, cara Nabi lah, 2 pagi 2 petang. Jadi apabila Zuhur, datanglah Sayyidina Jibril. Jadi Jibril memimpin Nabi. Pada hari pertama mengenalkan waktu awal, pada hari kedua mengenalkan waktu ikhtiar. Waktu ikhtiar ni lambat sikit lah. Ada 2 masa yang dibagi. Sebab umat Islam ni dia ada masa, dia boleh buat awal, ada ketika lambat. Jadi ada 2 masa, ya. Sebab itu adalah sedikit perbezaan dalam hukum-hukum waktu mengikut mazhab Syafi'i dan mazhab Hanafi khususan. Jadi maka tu multazam ni adalah tempat bersolatnya Nabi dengan Sayyidina Jibril. Jadi lantai itu dipabagi hitam lah. Zaman Nabi tak ada lantai itu di tanah pasir. Zaman Said Syarif Husain sebelum Wahabi, maka lantai itu warna hitam. Bahagian petak tu dia warna hitam. Lama kelamaan dia jadi masalah khurafat. Pakai dia berjilat lantai tu. Pakai dia jilat lantai tu, maka kerajaan Wahabi yang ada sekarang lah, ya, pada tahun 70-an, tahun 60-an masa itu ditukar lantai itu bagi sama rata, sama color. Jadi dia tak tahu sama lah. Tu cerita dia silap sikit saja orang kita ni, tak boleh manusia ni istimewa dengan sebelah Asia Barat, Asia Tengah, banyak sekali mereka ni melakukan khurafat. Itu contohnya. Jadi makanya orang berdoa di multazam pasti dikabulkan.
Tapi kita fahamlah antara Hajar Aswad dengan pintu Kaabah. Itu ruang dia. Senang nak ingat antara Hajar Aswad dengan pintu Kaabah. Lantai itu, yang itulah multazam. Ya. Tang tu payah nak berdoa, orang duk tawaf. Orang duk tawaf tu. Kiranya dapat peluang. Kalau lain daripada musim haji, mungkin kita ada peluang lah boleh berdoa di situ. Ya. Berdoa pendek-pendek lah. Orang yang berdoa di multazam pasti dikabulkan, kemudian hendaklah dia merapatkan diri ke Baitullah. Tembak badan dia ke Baitullah. Dia suruh tembak badan ke Baitullah, ya. Hendaklah dia menempelkan perutnya ke Baitullah, nampak? Bergayut ke kain-kain penutup Kaabah, meletakkan pipi kanannya kepadanya. Hadis riwayat Al-Baihaqi, Daruqutni, Hakim dan Abu Ya'la. Juga sebaiknya dia membentangkan kedua lengannya, ya, dan telapak tangannya kepadanya sambil mengucapkan doa berikut. Nanti kita terang hukum dia. Ya. Allahu ya Rabbal Baitil Atiq, i'tiq raqabati minan nar, wa'idhni minasy syaithanir rajim, wa'idhni min kulli su'in, wa qan'ani bima razaqtani wa barik li fima ataitani. Allahumma hadzal bait baituka wal 'abdu 'abduk wa hadha maqamul 'aidi ilaika minan nar. Allahumma ij'alni min akrami wafdika 'alaik. Ya Allah, wahai pemilik rumah tua, bebaskanlah hamba daripada neraka, lindungilah hamba daripada syaitan yang terkutuk, lindungilah hamba daripada segala kejahatan, puaskanlah hamba dengan apa yang engkau anugerahkan kepada hamba, dan berkatilah hamba dan apa yang engkau kurniakan kepada hamba. Ya Allah, rumah ini rumahmu, hamba ni hambamu, tempat ini tempat orang yang berlindung kepada kamu daripada neraka. Ya Allah, jadikanlah hamba bahagian daripada utusan yang paling mulia kepadamu. Inilah doa yang dibaca khusus mengikut hadis. Ya, boleh baca Allah doa ni. Jadi menempelkan badan di Kaabah ni mengikut Al-Imam Syafi'i makruh. Dia bukan sunat. Ini dalam mazhab Hanafi. Saya dah terang dulu. Hujatul Islam Al-Imam Al-Ghazali ini dia awalnya mirip ke mazhab Hanafi. Bila dia masuk, dia pindah ke mazhab Syafi'i, terbawa-bawa lah, ya, faham-faham Hanafi itu dalam pegangan dia lah. Maka tu bila dia tulis kitab ni, masuk jugalah faham Hanafi itu. Antaranya wudu. Dalam mazhab Hanafi, mazhab Imam Syafi'i, Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin bab wudu, dia kata bila wudu sapu kepala kena basuh sapu tengkuk dia. Sapu kepala, sapu tengkuk. Ini mazhab Hanafi. Ya. Sedangkan dalam mazhab Syafi'i dia kata seburuk-buruk pekerjaan, nampak? Seburuk-buruk pekerjaan sapu tengkuk. Tapi Imam Ghazali mengekalkan dalam Ihya Ulumuddin, bila dia ringkaskan menjadi mukhtasar, maka dimasuklah kitab ni. Itu kita kena terang dia lah. Jadi faham dia ada mirip kepada Imam Hanafi dan dibawa. Jadi yang kata menempel badan ke Kaabah ni adalah mazhab Hanafi. Mazhab Syafi'i hanya sunat ketika tawaf wida. Tawaf wida bila kita nak balik lah. Habis dah 7 pusingan tawaf wida, ya, maka ketika itulah dia menempelkan badan dia di Kaabah. Ketika itu membacalah doa wida, doa selamat tinggal. Nampak? Itu faham dah? Perkara ini telah kami putuskan muzakarah haji kebangsaan. Telah diputus dalam muzakarah haji kebangsaan. Nampak? Diperbincang di antara 200 ulama lebih. Ni bab ni. Jadi tuan-tuan dapat ni yang memang kukuh punya lah dan pegangan kita, bukan pendapat saya. Kita telah putuskan dalam muzakarah haji. Bolehlah kita buat. Jadi maknanya hanya tawaf wida. Bila kita nak balik, nak tinggal Kaabah, nak tinggal Mekah, kita buatlah benda tu. Ya, ini berdasar kepada hadis di mana Rasulullah melihat Jibril buat. Jibril yang buat ni.
Seorang lelaki rupa manusia lah, dia menempelkan badan ke Kaabah. Nabi kenal lah, orang tu Jibril. Nampak? Menangis teriak dia Jibril. Kemudian barulah Nabi bertanya kepada Jibril, apakah gerangan engkau lakukan ini? Dia kata, aku takut kepada Allah. Ya, takut tentang azab Allah, ya. Maka itu aku lakukan ini, mohon ampun kepada Allah supaya Allah mengampunkan kiranya aku ada kesalahan. Tu Jibril, malaikat. Malaikat ni la ya'sunallah, mereka tidak pernah derhaka kepada Allah. Al-Quran sendiri sebut, ya kan? Tapi dia masih ada kebimbangan lagi. Nampaklah? Sebab pada hukum akal, hukum syarak ialah, hukum syarak kata malaikat-malaikat ni bersih daripada sebarang bentuk noda dan dosa. Mereka tidak mungkar, tidak menderhaka kepada Allah. Itu hukum syarak. Hukum akal kata boleh. Nampak? Faham? Jadi kita kena lagi hukum akal. Hukum akal ni harus pada Allah, mengampunkan tidak, mengazab ke tidak, menjadikan malaikat itu seperti kita, menjadikan kita juga menjadi malaikat, itu harus pada Allah. Nampak? Itu hukum akal. Sebab tu kita kena pakai dua-dua, ya, hukum syarak, hukum akal. Itu dua perkara kita kena faham. Baik, sambung di sini, ya. Hendaklah dia banyak bertahmid kepada Allah dan bersalawat kepada Nabi SAW serta kepada semua Rasul, ya. Iaitu ketika di mana dia berdoa, dan berdoa tu hendaklah perbanyakkan tahmid dulu, puja-puji kepada Allah. Sebelum nak baca doa tu adalah puja-puji kepada Allah, selawat kepada Nabi, baru doa. Nampak tak? Yang keenam, setelah menyelesaikan semua itu, hendaklah dia melaksanakan solat 2 rakaat, ya, di belakang makam Ibrahim kalau boleh lah. Hendaklah dia membaca surah Al-Kafirun rakaat pertama, Al-Ikhlas rakaat kedua. Ini adalah 2 rakaat tawaf, sunat tawaf. Sunat tawaf ni sepakat semua ulama kata dia adalah sunat, kecuali mazhab Hanafi. Hanafi kata salat tawaf tu wajib, bukan rukun, wajib. Kalau tak sembahyang dosa. Tawaf dia sah tapi berdosa. Nampak ya? Ini dalam mazhab Hanafi. Dia cukup jaga sungguh 2 rakaat sunat tawaf ni. Lain daripadanya kita kata sunat lah. Sunat. Ya, baik. Dan dia termasuk di antara kesempurnaan tawaf. Itu ya. Makanya dikata di sini, ya, Az-Zuhri berkata telah ditetapkan sunnah untuk melaksanakan salat 2 rakaat setiap 7 putaran. Tiap-tiap 7 kali pusing kita sembahyang 2 rakaat. Tapi dalam mazhab Syafi'i, kalau orang tu nak tangguh, katalah dia nak buat tawaf lebih pada sekali tawaf 7 pusing, sebab dia ada hadis daripada Nabi dalam Sunan At-Tirmizi. Hadis ini riwayat oleh Imam At-Tirmizi. Rasulullah ada sebut, barang siapa tawaf 50 kali, maka diampun oleh Allah dosanya seperti mana bayi yang baru lahir daripada perut ibu. Nampak? Bersih, tak ada dosa. 50 kali, 50 times 7, 50 kali 7, tahu tak? 350 pusingan. Siapa kata tak boleh? Boleh. Pasal kita ada di Mekah lama. Orang buat haji ada di Mekah lama 20 hari lebih, ya. Buat onjek-onjek lah, hari ni buat sikit, ansur-ansur besok sikit, hari ni buat 3 tawaf, besok buat 3 tawaf, lusa 3 tawaf, 3 hari dah 10 lah tawaf dia dapat. Nampak tak? Buat betul lah, ya. Saya masa bertugas dulu, kalau pergi awal, kapal awal lah. Bila tugas kami memang guru agama ni kena pergi kapal awal. Jemaah belum sampai, kami sampai lah. Baru nak buat maktab, baru nak set up maktab kita tadi. Jadi maka tu guru agama ni dia bagi peluang lah. Ketika itu Dr. Azmi, ya, pengurus besar kanan tabung haji, dia merupakan sebagai ketua lah delegasi, ya, haji pada tiap tahun lah. Dia bagi peluang, ni guru agama apa semua ni, petugas tabung haji inilah jemaah tak main lagi hampa pergi buat pergi masjid, duduk lama-lama tak apa. Nampak? Jemaah mai jangan.
Hampa kena tunggu. Jadi peluang tu kita ambil lebih kurang 15 hari. Dekat 15 hari baru jemaah mari. Kami sampai awal 15 hari. 15 hari boleh dapat dah 50 tawaf. Boleh tak? Satu tawaf 10 minit. Itu dia. Orang tak ada macam tu. Allah seronok tawaf itu dia. Siapa kata tak boleh? Dapat boleh. Tapi dah ramai-ramai tu al-maklum lah. Makan masak lah sikit nak tawaf kan. Tapi kita boleh buat secara ansur-ansur lah. Tiap-tiap hari kita buat ansur-ansur, insya-Allah. Mohon kepada Allah, minta kepada Tuhan bagi. Minta, ya Allah izinkan hamba-Mu untuk melaksanakan tawaf 50 kali sebagai saranan baginda besar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nampak tak? Itu dia minta, Allah bagi. Dia bagi tenaga, dia bagi rajin, dia bagi minat, dia bagi seronok, dia bagi rasa lazat. Nampak? Bila kita minta, begitulah Tuhan akan bagi kepada kita. Baiklah. Kemudian kita masuk sa'yu. Dia kata sa'i ni sa'yu. Setelah selesai mengerjakan tawaf, hendaklah dia keluar daripada pintu Safa. Ketika tiba di Bukit Safa, dia dianjurkan untuk menaiki anak-anak tangga di kaki bukit itu yang tingginya setinggi orang yang berdiri. Lah tak ada tangga lah, dia berbuang dah habis tangga tu. Kita kalau sampai ke hujung sa'i, dia ada bukit sikit di belakang. Nampak? Safa Marwah tak ada. Di Safa tu dia ada bukit sikit tinggi di belakang. Jemaah dia ragah nak ragah ni memang sunat. Dia suruh ragah sikit tangga tu. Ni bukan tangga, ragah sikit anak bukit tu. Dia ada bukit kecil sikit di hujung. Sambil lah budak-budak kan. Tapi dia tutup, tak bagi orang naik lah, tak bagi. Bahaya. Dulu masa zaman Syed Syarif Hussain sampai awal Wahabi 1924, tangga tu ada lagi. Dia buat tangga. Dia orang perempuan pun naik. Orang perempuan mengikut mazhab Syafi'i tidak disunatkan. Orang perempuan jangan naik. Laki-laki saja. Tapi dia pekat gaduh nak naik juga. Mai sekali tak bagi naik. Bila nak mai lagi lah. Kami pun nak naik juga. Allah, naik lah. Selalunya begitu lah. Jadi pendek kata, kita naik sikit tangga, naik sikit bukit tu, pijak sikit bukit tu, kemudian turun. Sunat bagi orang lelaki. Dulu ni masa zaman 400-500 tahun dulu, dia ada tangga lah, naik sikit tangga tu, diri ada tangga tu, kita berdoa lah menghadap Kaabah. Itu di antara yang pernah ada lah. Dia anjurkan untuk menaiki anak-anak tangga di kaki bukit itu yang tingginya setinggi orang yang berdiri. Rasulullah SAW mendaki bukit itu hingga beliau dapat melihat Kaabah. Itu hadis riwayat Muslim ada sebut. Sementara itu sa'i boleh dimulai daripada kaki bukit lah. Tak payah naik atas tinggi lah. Duduk di bawah. Sekarang ni tiang-tiang besar tu lah. Kita duduk tepi tiang tu, kita boleh mula lah. Tiang-tiang besar tu, dia punya bulat, dom dia bulat lah. Kalau Safa tu dia punya atas dom tu bulat. Kalau Marwah dia punya dom tu 4 segi. Nampak? Nak bagi beza sekarang lah. Sekarang ni Jadi makna kata sementara tu sa'i boleh dimulai pada kaki bukit, tetapi sebahagian daripada anak-anak tangga bukit itu baru dibangun. Nampak? Itu bukan zaman Nabi, tak ada lah. Kerana itu janganlah dia membelakangi anak-anak tangga bukit hari ini sehingga dia tidak siap untuk mengerjakan sa'i. Dia suruh juga naik bukit tu, tapi lah Saudi dah tutup habis. Dia tutup dengan plastik tebal. Kita boleh nampak nak masuk tak boleh. Sebab bahaya. Satu bahaya, kedua depan naik tenggek tu tak mau turun lah. Sampai duduk satu jam kat atas tu. Habis orang lain tak ada peluang lah jenis tu pula dah. Dia buat rumah kami pula dah. Dia pakai ragas duduk dia tu, duduk tengok orang sa'i. Nampak? Salah guna dan salah faham. Ini jadi masalah. Maka Saudi tutup bang, dia tutup terus, boleh nampak kod cermin tu je lah, cermin plastik. Itu saja. Jadi tak boleh naik lah. Kerana itu janganlah dia melaki anak tangga tadi apabila mulai daripada hendaklah dia bersa'i antara tempat itu dan Marwah sebanyak 7 kali. Apabila dia telah sampai di Marwah, hendaklah dia menaikinya lalu menghadapkan wajahnya ke arah Safa. Belah Marwah tak ada langsung dah, dia rata lah, tak ada bukit dah, dia rata. Lepas tu dia buka sebelah belakang tu, dia buka jalan jadi tak ada bukit. Marwah tak ada bukit dah, tinggal Safa saja.
Ni kena abang betul lah. Dia orang baca kitab ni, dia cari tak jumpa lah. Mengaji ketuk guru, mengaji guru pengkursus haji yang ajaknya pengkursus haji ni tahun 70-an ya. Nampak? Dia mengaji kat Tok Imam hampir tahun 70-an. Dia kata hampir cari bukit tau. Bukit apa? Bukit Sapak. Duk cari bukit tak jumpa. Saya pakai dia tengok bel tabung haji, nak tanya sikit, encik ni bukit Sapak mana? Saya kata mana ada bukit dah, hang duduk di kemuncak bukit dah lah ni. Saya kata lah hang duduk ada di kemuncak bukit. Sa'i kita lah ni lantai bawah tu tuan-tuan, kemuncak bukit tu kemuncak bukit, nampak tak? Dia babak atas 2 tingkat lagi tu, dia tak kira bukit lah. Mengikut kaul Qadim Imam Syafi'i, tak boleh tahu ada sa'i di atas sebab dia lepas daripada bukit, nampak tak? Tingkat 2 tu lepas daripada bukit. Ini mengikut mazhab Syafi'i dan kaul Qadim. Tapi ulama-ulama Saudi kata pakai kira, pakai jadi. Kaabah betul, Kaabah tu sampai langit ke-7, sira sampai ke Baitul Ma'mur, itu Kaabah. Sebab dia boleh tawaf. Tinggi mana pun boleh. Sampai satu tahap orang nak tawaf dengan helikopter boleh, nampak? Presiden Soekarno dulu tawaf dengan helikopter. Soekarno. Kaabah tu dianggap dia sampai ke langit. Safa dah, Safa Marwah, bukit Safa, bukit Marwah, dia bukit betul, nampak tak? Dia dijadikan sebagai tempat sa'i. Sebelum tu tidak ada amalan sa'i, urusan ibadat haji sebelum haji yang dibuat oleh Abu Bakar As-Siddiq pada tahun yang ke-8 Hijri, baru ada sa'i. Sa'i ni satu amalan baru. Ya, zaman sebelum hijrah Rasulullah pada 8 hijrah Rasulullah belum ada sa'i lagi. Orang dulu-dulu buat semua tawaf saja. Sebab sa'i antara Safa dengan Marwah tu tuan-tuan, tempat berhala, dia pergi buang berhala dia. Tang tu ada berhala, tang tu ada buang berhala, tang tu nak pergi berhala, pergi lah. Kalau orang nak pergi berhala mana-mana ke, pergi lah. Tempat berhala betul-betul Safa dan Marwah tu, antara 2 bukit, nampak tak? Ya. Jadi bila datang perintah daripada Rasulullah suruh sa'i, dia kata mau. Depa dah beriman kepada Allah, sudah meninggalkan ajaran syirik, kembali kepada ajaran tauhid, sudah beriman kepada Allah dan Rasul. Mereka tak mau lagi sa'i tempat tu. Jangan kata nak pergi sa'i, nak pijak pun mereka tak mau. Sebab dia ada bekas apa? Dia ada bekas berhala dulu, nampak? Sehingga turun ayat Inna Safa wal Marwah min sya'airillah, nampak tak? Antara Safa Marwah tu antara syiar Allah. Bila turun ayat ni baru dia bisa sa'i, nampak tak? Sebab tu sa'i ni tak masuk tempat, tak masuk dalam Masjidil Haram. Dia tak masuk, nampak tak? Sebab dia tapak dia asal semua tu berhala, nampak tak? Dan dia bukit, semata-mata bukit. Orang perempuan haid pun boleh masuk bahagian sa'i dan boleh sa'i dalam keadaan hadas besar, nampak tak? Orang lelaki masuk rumah, ya. Habis tawaf sa'i, habis tawaf semaya sudah tawaf, batal dia punya wuduk, boleh pergi sa'i, tak ada masalah. Macam tu dia kata nilai sa'i ni. Maka itu dalam pandangan sa'i ni dalam mazhab Hanafi ringan sikit. 3 mazhab ni kata rukun. Mazhab Hanafi dia kata wajib. Makna kata kalau tak sa'i boleh ganti dengan dam. Boleh ganti dengan dam. Itu mazhab Hanafi. Sebab dia pandang dia nilai sa'i itu dengan tawaf beza sangat-sangat. Ya, macam kita faham lah, kita cerita sikit lah tuan-tuan, bagi kita faham sikit di tempat sa'i tu. Jadi makanya kata tadi ni disebut tadi ni, jika ia berasal daripada hendaklah menaiki lalu menghadap wajah ke arah Safa. Jika bersa'i daripada Safa ke Marwah, dianggap melakukan sa'i 1 kali. Dan ketika kembali ke Marwah ke Safa, berarti ia melaksanakan sa'i 2 kali. Sekali pi 1, sekali balik mai 2, betul lah. Bukan pi balik 1, pi balik 2, pi balik 3. Nampak tak? Sekali pi 1, Safa dia ke Marwah 1, Marwah patah balik ke Safa 2. Betul lah, kira sampai 7. Dan ketika dia kembali daripada Marwah ke Safa, berarti ia telah melaksanakan sa'i 2 kali lah. Hendaklah dia mengerjakan hal itu sebanyak 7 kali.
Dengan begitu dia telah menyelesaikan tawaf kudum dan sa'i. Nampak dah? Hukum melaksanakan tawaf kudum dan sa'i adalah sunnah. Nampak tak? Ya. Adapun sunnah Nabi lah. Bukan sunat, sunnah Nabi. Kenapa dia kata kudum? Nabi buat haji apa? Nabi buat haji tamattu'. Bukan Nabi buat ifrad apa? Ada orang ada sikit khilaf di kalangan ulama. Ada berkata Nabi buat haji ifrad lah. Nabi buat haji tamattu'. Tapi haji tamattu' Nabi ni tak kena dam. Itu yang first class tu, nampak? Ya. Dia tak kena dam. Maka tu dia kena tawaf kudum. Haji tamattu' tawaf kudum tu. Kita ada faham haji tamattu' dan khusus kena tawaf umrah dulu, pasal buat umrah dulu. Dia. Habis tu 8 Zulhijjah baru kita niat haji, ya. Tu dia. Tapi lepas bulan tu kita baru nak niat haji. Orang tamattu'. Tapi haji Nabi ni haji tamattu' sebab Nabi masuk Mekah bulan Ramadan. Belum bulan haji lagi, tak masuk dalam miqat zamani. Miqat zamani mula pada maghrib 1 Syawal. Malam raya Qusar. Duk kacau-kacau ketupat pergi niat haji, kacau. Tengah duk kacau-kacau ketupat cuba pergi niat haji, tengok besok pergi sembahyang raya pakai ihram. Tu dia, nampak. Awak ang terus pakai ihram sekarang ni aku tersilap, mata duk kacau. Duk kayuh kata ni apa nama ketupat tu. Aku pergi niat haji yang kata. Nampak tak? Tu dia, habis tak dia pakai baju raya. Nampak tak? Nak keluar daripada tu, kena bayar pula. Dam tu dam ihsar dia panggil. Ya. Kena sembelih kambing. Siapa nak sembelih kambing di Mekah, bukan boleh sembelih di tempat kita. Dia kena kontak orang Mekah sembelih kambing atas nama aku sebagai dam ihsar. Nampak tak? Dia tu dah sembelih kambing, di sini dia gunting rambut, baru boleh buang kain ihram, pakai baju raya dia tu dah. Nampak tak? Dam ihsar dia panggil. Dia kena jaga lah. Tapi kalau kita nak baca sekadar menerah saja tak apalah. Kalau menerah saya kena. Saya paling banyak ni. Duk ajak kursus kan. Sekali-sekali kursus berpuluh kali punya duk baca. Atas niat kita lah. Qasad, kita ada qasad. Nampak? Niat tu kena ada qasad. Kalau tidak ada qasad tak jadilah niat tu. Qasdu syai'in mu'tarifan bifa'lihi. Berqasad maknanya berqasad berserta dengan perbuatan. Kena ada perbuatan. Kita nak keluar, nak pergi ihram, mula pada miqat kita niat. Itu saja kita sebut sikit lah. Baik. Maka begitu hendaklah menyelesaikan tawaf kudum dan sa'i. Jadi Nabi bila masuk bulan Ramadan, dia masuk dengan umrah. Dia masuk dengan umrah. Tapi umrah tu bukan dalam bulan haji, tak kena dam. Nampak tak? Habis umrah tu Nabi tak balik. Nampak tak? Nabi duduk di Mekah ya, duduk ada di Mekah. Sampai masuk musim haji. 1 Syawal Nabi duduk ada di Mekah lagi. Nampak? Bila sampai pada hari nak berangkat ke Arafah, Nabi mula berniat baru berniat haji. Nampak tak? Jadi masuk Nabi ke Mekah dengan tawaf kudum, bukan dengan tawaf umrah. Nampak tak? First class tu. Kita dulu kan ada orang buat begitu juga. Kalau ni tak kot. Dulu dia pergi buat umrah pakai visa umrah. Dia buat kerja umrah, habis buat kerja umrah dia batal balik. Menyorok lah duduk dalam Mekah tu. Tengok polis lari ya. Pasal dia pakai visa umrah. Dia tak boleh tunggu visa haji lagi. Dia kena pakai visa haji. Nampak tak? Ni ada kawan dia duduk ada ribet sekarang. Ada. Berapa kali dia buat kerja tu Dia kata buat kerja ni tak nak kena ni apa ya. Haram hukum dia pasal kita melanggar hukum peraturan negara orang. Nampak tak? Macam kita juga nak orang mari negara kita kena patuh undang-undang kita. Kita pergi negeri dia kena patuh undang-undang dia. Nampak? Itu ulul amri, di bawah ulul amri. Di bawah perintah, hukum tu dia pakai. Nampak ya? Jadi maknanya antaranya kita nampak tadi ni bila dia duduk sembang dengan saya duduk makan dia tetap panggil lari. Dia buka. Duduk makan dia kita panggil lari. Rupanya nampak polis mai. Takut polis pegang dah. Tengok visa umrah jenuh kena tangkap angkat balik. Nampak tak? Jadi kalau takut lagu mencuri, Nabi kata apa? Fal ismu ma haka fi nafsi wa tarat fi wa karihta yatali alaihi nas, Nabi kata. Ya. Fal ismu dosa tu ma haka fi nafs, suatu yang tidak senang dengan jiwa. Kalau benda dosa kita nak buat, orang yang beriman, kalau orang beriman
Bila nak buat kerja dosa, dia tak tahu benda itu dosa. Tapi bila nak buat kerja dosa, dia akan ada sedikit getaran, gangguan dalam iman, dalam dia punya jiwa. Tak tenteram. Aku rasa tak seronok benda ni. Rupanya benda tu haram. Nampak kan? Ya. Wa taradda fi sadr, Nabi katanya. Dan hati dia akan mula gelisah. Wa karihta ayatali alaihi nas. Dan kalau boleh jangan orang nampak. Tu dia nampak boleh larinya, Pak. Bukan senang kita nak faham tu. Itu kaedah Rasulullah bagi tahu macam mana nak tahu benda itu dosa. Tapi kita tak tahu hukum dia. Satu perkara memang perkara itu dosa, kita tak tahu hukum dia. Kalau orang beriman, dia kena buat benda itu akan ada gangguan, nampak? Akan terasa, perasaan dia tidak tenang, ya. Confirm memang dosa, nampak? Macam nak curi, kita buat bom-pelang, terjemur yang keluar luar. Terjemur yang pagar orang lah. Kita lalu orang tak ada, nak ambil bom-pelang. Kita kata apa, di luar pagar, tak apa-apa, dia tak tahu hukum lah, nampak? Korang-korang pun dia cerita mana? Jangan ada orang tengok. Nampak tak? Jangan ada orang tengok. Orang nampak aku je, orang kata aku curi. Memang betul dia curi ya. Hukum dia memang tak boleh. Haram walaupun buah tu jemur yang keluar daripada pagar dah. Nampak tak? Buka kitab fiqah tengok, hukum dia haram. Betul. Tengok, ini orang beriman, orang tak ada iman ni. Hang buat apa? Tak rasa apa. Nampak tak? Ya? Tak ada apa, dia tak rasa lah. Tak ada iman. Tapi orang yang ada iman, orang sembahyang, ya, susah orang sembahyang ni. Kalau nak buat benda haram tu, dia memang ganggu sangat-sangat. Dia tak nampak. Dan dia jatuh dengan cara haram, dia patah balik payah. Terjadi pula begitu pula lah. Tu nah. Jadi pendeknya kita faham begitu lah. Dengan begitu, kita kena mesti tawakudum sa'i. Hukum melaksanakan tawakudum dan sa'i adalah sunnah. Adapun hukum melaksanakan sa'i dalam keadaan suci disunahkan. Sedang sunahkan, bukan sunat, disunahkan. Sunnah Nabi. Ya. Sedangkan bertawaf dalam keadaan suci adalah diwajibkan. Apabila dia telah mengerjakan sa'i, janganlah dia mengulangi sa'i setelah wukuf. Sa'i ini sudah cukup sebagai rukun. Sa'i satu istimewa sikit, dia tak ada sunat. Tawaf ada sunat. Sa'i tak ada sunat. Dia adalah rukun, satu dia. Satu umrah, satu sa'i. Satu haji, satu sa'i. Tak ada sa'i sunat. Nampak tak? Orang pakat naik tebas semua ada tawaf widah. Orang dah tawaf widah, ada semua dah habis tubuh tebas, dia seorang tak main lagi. Nampak tak? Duk tubuh pasal apa tak main? Rupanya dia sa'i widah. Tu dia. Aku sa'i widah kata, tu dia lah. Habis kena tukar kita fikah. Ini satu orang yang tak faham. Dia ingat kita sa'i itu ada sunat. Itu kacau lah. Tu lah. Silakan muazzin dan segala hormat mengumandangkan azan dan masuk waktu kita. Silakan. Tafadhal.
ولا حول وجعل المفلحين. لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم آتي سيدنا محمدا الفضيلة والشرف والدرجة العظيمة إلى حال الشر حمدا لله والصلاة وسلاما على رسول الله نبينا حبيبنا محمد بن عبد الله وصلوات الله وسلامه عليه وآله وأصحابه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد. Adapun hukum melaksanakan sa'i dalam keadaan suci disunahkan, sedangkan bertawaf keadaan suci diwajibkan apabila dia telah mengerjakan sa'i. Janganlah dia mengulangi sa'i setelah wukuf. Sa'i ini sudah cukup sebagai rukun. Sa'i tidak disyaratkan untuk harus dilakukan setelah wukuf. Maksudnya sa'i disyaratkan untuk dikerjakan setelah tawaf, apapun jenis tawaf. Dia sa'i boleh buat awal, boleh buat kemudian. Satu rukun yang tidak diwajibkan tertib. Yang lain rukun wajib tertib. Sa'i dia tak wajib tertib, sunat tertib. Elok sa'i itu lepas tawaf haji lah. Tapi nak tawaf awal boleh. Bagi mereka yang mengerjakan haji secara ifrad ataupun secara qiran, dua tu jenis saja, qiran ataupun ifrad. Hadipan ni kena tawaf kudum. Lepas tawaf kudum tu pasal dia tawaf, maka boleh sa'i. Didahulukan sa'i. Tarik sa'i tu sepatutnya duduk lepas tawaf haji, tarik mai buat awal. Itu dia kata dia langkau tertib. Sebab tu ada disebut tabung haji ada tambah dalam modul tabung haji lah. Kitab-kitab lama tak boleh tertib pada kebanyakan rukun. Nampak? Itu tabung haji punya tu. Kitab-kitab buku-buku haji yang keluar oleh tabung haji, dan kemudian daripada itu bila kita tertib ditambah tertib pada kebanyakan rukun. Ada rukun yang tak ikut tertib. Itu maksud dia. Faham? Baik. Wukuf dan hal-hal yang dilakukan sebelumnya. Apabila orang berhaji tiba di Arafah pada hari Arafah. Hari Arafah lah. Jangan dia meluangkan waktu untuk melakukan tawaf kudum dan masuk Mekah. Tak payah. Terus. Pernah jadi kat saya sendiri lah, rombongan kami daripada Madinah, 2 van daripada Madinah, petugas kami bergerak, ya, bergerak pada 8 Zulhijjah, ya, 8 Zulhijjah terus masuk Arafah. Masa tu pun Mekah hampir tutup lah, Mekah tutup, ya, 2 minggu sebelum wukuf sudah ditutup jalan-jalan ke Tanah Haram. Nampak? Jalan-jalan nak masuk ke Mekah dia tutup. Maknanya semua jemaah yang mari dalam tempoh 8 hari, bukan 2 minggu, 8 hari. Dan tempoh 8 hari itu mereka kena terus pergi ke Arafah.
tak boleh masuk Mekah. Itu Saudi buat sendiri peraturan tu. Jadi pendek kata, dia kata di sini sebab tu dia kata tadi, apabila orang berhaji tiba di Arafah pada hari Arafah, jangan dia meluangkan waktu untuk melakukan tawakudum dan masuk ke Mekah sebelum wukuf. Tetapi apabila dia tiba beberapa hari sebelum itu, nampak tak? Dan telah melakukan tawakudum, hendaklah dia tinggal dalam keadaan ihram sampai hari ke-7 Zulhijjah. Ihram ni makna kata di dalam haji ifrad lah ni, bukan haji tamattu'. Haji tamattu' kita mula niat pada 8 hari bulan baru ihram orang tamattu'. Sebelum tu orang tidak ihram lagi. Kemudian dia kata tadi ni, hendaklah dia tinggal dengan ihram sampai hari ke-7 Zulhijjah. Hari ke-7 Zulhijjah ni kemudian imam akan berkhutbah di Makkah dengan satu khutbah setelah Zuhur di depan Kaabah. Memang janji sampai sekarang pun macam tu juga. Pada 7 Zulhijjah, ya, dia nak berangkat pergi ke mana? Ke Mina. Dia baru pergi Arafah. 8 hari bulan hari Tarwiyah. Para jemaah haji khususan daripada Asia Tengah, daripada India, Pakistan, daripada China, ya, dan ada juga daripada Malaysia, daripada Indonesia, Turki paling banyak, ya. Mereka akan terus ke Mina, bukan pergi ke Arafah. 8 hari bulan. Jadi daripada orang itu, daripada Mekah dia berangkat pada waktu Zuhur 7 hari bulan. Imam akan baca khutbah, kemudian sembahyang Zuhur, ya, dan mereka akan berangkat ke Kaabah, berangkat pergi ke Mina pada Tarwiyah 8 Zulhijjah. Ya, Tarwiyah ni dikenal sebagai hari orang ikat ayak di punggung-punggung binatang tunggangan. Makna Tarwiyah tu orang sedang mengikat, semuanya kalut sibuk mengikat ayak. Arab jahiliyah masa zaman dulu ni perkara paling yang penting sekali ayak lah. Nak pergi wukuf di Arafah, nak pergi Mina Zulhijjah, nak pergi ke Mina, akan pergi ke Muzdalifah, apa semua ni perkara paling penting, benda yang paling penting, bekal yang paling penting tu ayak lah. Ayak. Roti tak misalnya buat roti kering, ya. 2-3 buku roti kering bawa cukup lah. Nampak tak, ya? Dia bawa tu bawa ayak. Kita pun sampai tahun 89, ya, tahun 89 kena bawa tanker pergi ke Arafah. Dia tak ada bilik ayak, tak ada. Di Arafah tak ada bilik ayak, tak ada. Dia buat bilik ayak sementara. Dia buat gebuk-gebuk 4 segi. Ya, kalau masuk dalam tu boleh bawa pelari lah tu. Masa tu kan, masa tu. Dan saya jumpa tahun 86, saya jumpa benda tu, ya. Jadi makanya sekarang ni dia buat bilik ayak kekal, batu lah, dengan paip-paip ayak memang siap lah. Itu dah moden dah tu. Itu dah mula buat pada tahun 92 baru ada hak masa tu saya dah bertugas lah, sudah bertugas 92 saya mula bertugas dengan tabung haji sampai 2003, ya, kemudian masuk swasta. Betul lah. Jadi sampainya dikatakan tadi, kemudian imam khutbah, dia akan pergi ke Mina 8 tahun. Selama 1 malam dilakukan mabit di Mina. Tabung haji tak buat dah tu. Untuk tabung haji jemaah haji Malaysia tak buat benda ni. Kita pergi terus Arafah. 8 hari bulan kita siap berangkat daripada Mekah terus pergi ke Arafah. Pasal nak ambil sunatnya, ya. 8 hari bulan yang pergi Mina tu sunat. Tak wajib. Nak bawa jemaah dia hilang jenuh, cari tak jumpa jenuh. Besok ni dia nak pergi Arafah tak ada orang. Tak ada orang berkenaan Nabi Arafah, dia panggil saman dekat tamu haji, nampak? Sebab tamu haji tak buat benda tu. Walaupun dia sunnah Nabi, walaupun dia sunat, tapi tamu haji tak buat. Dia punya mudarat lebih daripada dia punya kebaikan, nampak tak? Mudarat dia kerana kita nak kena kawal, masuk kemah apa semua, nak keluar kemah bukan senang kan? Kalau kita 28,000 jemaah, ya, nak kawal tu pada hari 8 tu, semua masuk kemah, bukan boleh tidur di padang dulu tu. Keluar masuk, hilang dia seorang dua, nampak tak? Sesat jalan ke begitu ini. Kita nak berangkat ke Arafah, tak ada orang ni. Dia pakai saman di dalam haji. Itulah, maka itu tamu haji nak yang mana? Yang wajib, yang penting saja. Kita nak sekarang ni wukuf, dia mustahab, dia rukun. Jom bawa jemaah semua turun pergi ke Arafah tu. Nampak tak? Itu dia, bukan kita tak dapat mabrur.
boleh dapat mabrur. Mabrur ni kita balik mai tengok perangai kelaku kita lah baru mabrur. Bukan kita balik-balik tu mabrur dah. Mabrur ni tingkah laku kita sesudah balik haji. Yang tu lah jadi mabrur, faham tak? Tu, orang duk faham kata balik-balik Mekah mabrur dah. Dah, balik Mekah belum tentu mabrur. Balik tu kita kena perpanjangkan lah segala amalan-amalan yang baik, kebajikan yang baik, nampak tak? Ya. Balik-balik daripada Mekah tu, orang yang tidak lazim sembahyang jemaah dah mula kena pulun sembahyang jemaah. Nampak tak? Jangan tinggal sampai mati. Kita kena buat puasa-puasa sunat. Nabi anjur kepada kita puasa sunat Khamis, hari Khamis, Senin Khamis itu kita kena buat. Itu mabrur, nampak tak? Ya. Hadir majlis ilmu dengan rajin, nampak tak? Ya. Mesti committed dia kata. Bukan hanya sebagai kebetulan dia singgah pergi dengar api lah, bukan begitu. Dia kena committed itu, nampak? Dia kena iltizam. Itu dia. Ya. Kemudian kena mana putus hubungan silaturahim ni semua kita kena sambung balik. Orang tak tegur, tak bersapa kita semua nak bercakap balik, nampak? Ya. Kena sentiasa beri khidmat kepada masyarakat. Sebaik-baik amalan, kata Imam Syafi'i, amalan yang beri manfaat juga kepada orang lain. Itu sebaik-baik amalan. Kita kena usaha buat amalan-amalan sosial. Sebab tu haji dia panggil ibadat apa? Ibadat salbiyah. Haji itu nama dia ibadah salbiyah. Kenapa salbiyah? Dia membersihkan seboleh-bolehnya lahir batin hubungan dia, makan minum dia, kerjaya dia, budaya hidup dia, semua dia kena bersih. Nampak tak? Itu artinya salbiyah. Faham? Ya? Macam sifat salbiyah, kita punya sifat 20 sifat salbiyah. Sifat salbiyah adalah penting. Nak menyucikan zat Allah. Yang kata wujud Allah tu tadi ni 5 sifat ni lah. Qidam baqa muqalafadil hawali wa qiyamuhu binafi wahdaniyah. 5 sifat dia panggil sifat salbiyah. Dia ada berperanan, ya, untuk meletakkan kesucian Rasulullah, kesucian Allah sebagai Tuhan yang asa, Tuhan yang tidak ada persamaan dengan segala yang Tuhan yang tidak bergantung kepada apa juga lain melainkan dia diri sendiri. Tuhan yang tidak berbilang pada sifat, pada zat, pada af'al perbuatannya. Ini sifat salbiyah. Nampak? Baru kita boleh kenal makni. Salbiyah kalau tak betul, makni kita nak kenal. Macam mana? Yang 7 hari. Kacau lah. Boleh kan? Macam ni lah juga haji. Dia kena balik. Ada orang balik haji tak mabrur lagi. Lepas 10 tahun baru mabrur. Nampak? Lepas 10 tahun baru pergi semangat jemaah. Baru mula mengaji jemaah. Balik mana tak ngaji lagi, tak pergi mana pun. Sembahyang jemaah pun tak pergi, sembahyang subuh jemaah tak pergi, kuliah ilmu tak pergi, nampak tak ya? Tak menyambung hubungan silaturahim. Habis mau mabrur je lah. Lepas 10 tahun kot baru dapat hidayah, baru dia rajin, baru mula sembahyang jemaah tak tinggal, baru kena Datuk Imam, baru kena Datuk Siak lah. Piawai kena Datuk Siak, masuk waktu kena Datuk Imam. Dia lah. Betul lah. Tu, bila di rumah kena Datuk Bilal. Pasal azan mai. Masa tu tak kenal lagi, no? Ini dia faham tadi. Mabrur kita kena faham begitu. Erti mabrur, sebab tu dia bunyi dengan mabrur ni dia masuk dalam isim masdar. Ya, isim masdar. Maknanya kita benda tu belum jadi. Makan kena ada makanan, pakai kena ada pakaian, dia tak? Bila kita pakai sentiasa berpakaian. Oh, pakai dia tak? Ni hari ni pakai, besok tak pakai kan? Makan mesti ada sentiasa makanan, dia tak? Kalau kita makan mesti ada makanan. Itu istilah dia. Mabrur abrar, orang abrar ni mesti mabrur. Itu dia. Itu artinya ya, faham ya? Bukan kata balik itu mabrur dah. Ya. Ada orang belum pi mabrur dah. Belum pi dah mabrur, pasal apa? Daripada awal belum pi Mekah lagi lah. Memang dia sentiasa tetamu Allah 5 kali sehari, apa? Betul tak? 5 kali dia jadi ibadur Rahman. 5 kali sembahyang jemaah. Awal belum pergi Mekah lagi, belum pergi haji lagi. Memang tabiat dia, memang kriteria dia seorang yang melazimkan diri ke masjid. Nampak? Orang yang rajin mengaji, rajin baca Quran. Nampak? Tak ada bergaduh dengan orang, mulut bagus, cakap pembelok. Nampak? Budi bahasa tinggi. Nampak ya? Sering berikan bantuan, suka berikan pertolongan, lazim menghubungi masyarakat dan urusan berikan manfaat. Dia belum pergi Mekah, mabrur dah. Orang kan mabrur dah. Nampak tak? Macam saya pernah cerita kepada tuan-tuan bagaimana
seorang lelaki namanya Wasiq. Wasiq ni satu tukang kasut. Nah, masa tu dia tukang kasut di mana? Di Iraq, ya. Di Iraq. Seorang tukang kasut, ya. Dia pekin untuk taruh duit, simpan duit, pekin taruh duit, simpan duit, bukan senang. Tukang kasut, ya. Sara keluarga, sara hidup. Punya lama punya duk pekin simpan duit, dapat taruh sampai 300 dirham. Baru dapat simpan 300 dirham. Tak pergi mana, nak pergi Mekah. Daripada awal ni dah aku nak pergi Mekah. Nampak? Orang tak tua lah, muda kan. Lebih kurang dalam 40-an begitu ya umur dia. Ya. Isteri mengandung. Isteri mengandung ni minta pelik-pelik kan. Ya. Itu dah. Kemudian dia macam kan. Macam kita lah. Macam-macam nak tubang, abang ditumbang. Nampak lah. Macam-macam minta lah. Tu. Suami pun ikut. Satu hari dia bau gulai mak. Isteri kemudian dia bau gulai punya sedap. Dia tahu nak abang kok mana mari gulai. Dia kata abang bau sedap gulai ni. Abang pergi cari sedap gulai. Ya. Kalau boleh abang minta lah sikit kat dia. Kalau dia nak jual abang belilah. Nampak lah. Cik mau juga. Keluar lah si Wasiq ni. Keluar. Pergi cari. Ikut arah mana bau lah. Sampai jumpa satu rumah tertutup rapat pintu dia pun bagi salam. Buka satu perempuan hijab. Puan, ni bau gulai pada rumah puan ni. Nampak lah nah. Puan bolehkah bagi sikit, isteri saya komponan nak makan. Dia kata lagu ni lah nah. Bagi kami harus, bagi kamu haram. Tak boleh. Pasal apa? Lagu ni dia kata pak dia ni mati lah, baru seminggu sudah mati, anak dia kecil semua dia kata, tak ada apa tinggal. Nampak ya, budak-budak ni lapang. Jadi kak tak ada kakak pun turun bicara ikut apa benda, nampak bangkai kambing. Dia kata tu pun setengah dah habis makan bulat, ada setengah lagi elok. Kak ambil yang elok tu buat balik, aku masak bulat. Tapi untuk kami harus, untuk kamu haram. Faman tur ghayra baghin fala isma alaihi. Al-Quran kata dalam keadaan terdesak dan tidak melampaui batas tidak ada dosa. Harus ad-darur tabil mahdura, dalam keadaan yang mana ditegah dalam keadaan darurat, jadi harus. Jadi kami makanlah, makan juga. Kak dah makan ke belum? Belum lagi. Jangan makan kak, jangan makan. Bangkai. Nampaklah. Ambil 300 dirham bagi. Itu dia. Ambil 300 dirham ni, kak dia beli makan bagi anak-anak kak makan. Ya, nampak. Lupa ada haji dah. Dia lupa ada haji tu. Nampak. Sifat kasih sayang tu mari dalam jiwa dia. Terdesak. Ambil 300. Allah seronok kak dapat 300. Kaya. Kak tu menolak, ya Allah Tuhanku, golongilah hamba ni dan golongan hamba-hamba yang abrar. Ya. Dia masuk tutup pintu. Nampak. Dia pun berdiri mami tu. Haji aku tang ni dah, dia kata. Tak ada duit lah. Dekat ni balik. Nampak? Pergilah hutang baris pula, pergi beli pula. Dia dapat kari pula buat balik rumah kan. Tu cerita dia. Tapi maka itu berlaku perkara ni sebenarnya berlaku kepada Ibnu Mubarak ni seorang ulama besar. Murid kepada Abdullah Ibnu Mas'ud, ya. Ulama besar tabi'in yang cukup hebat. Ibnu Mubarak, ya. Dia ni ulama, juga seorang wira, jago berperang. Nampaknya, kuat. Dia buat haji lah. 1 tahun tu dia buat haji tu. Nak balik-balik lah, masa nak balik tu sajalah berehat sekejap di Masjidil Haram tu lena. Masa lena tu 2 malaikat mai. Jangan tanya macam mana kenal malaikat. Orang alim kenal, ulama kenal, kita tak kenal. Ada orang tanya pula, ustaz bersembang ni macam mana dia tahu malaikat? Nampak? Kalau lagu hang memang tak tahu lah. Nampak? Kalau lagu aku boleh tahu. Tidak. Nampak beza kan? Kan Tuhan kita kan? Mana sama orang alim dengan orang yang tak bukan alim? Tak sama. Kan? Dia orang alim, ulama besar, wali Allah. Dia kenal yang masa duduk tidur tu malaikat mai 2 orang. Seorang duduk di kaki, seorang duduk di kepala. Yang kepala tu hanya kat kaki. Nampak tak? Tahun ni berapa orang buat kerja haji? Hak kaki tu jawab 700,000. Berapa orang dapat mabrur? Seorang. Nampak? Hak kaki kata seorang. Mana dia seorang tu? Seorang tu tak main. Nama dia Wasiq. Nampak tak? Seorang tukang kasut di Basrah, Iraq. Nampak tak? Terjaga.
Barak terjaga tu balik pergi cari. Dan dia siap-siap dia semua tawar bidah, balik pergi cari. Pergi di Basrah, dia ada jumpa orang ni, tukang kasut ni. Nama Wasiq, malaikat Tuhbab nama dia Wasiq. Nampak? Pergi jumpa dekat. Jumpa. Tuan dah buat kerja apa lama tuan tu buat kerja ni? Ada tuan buat kerja apa lagi ada? Tuan ni orang alim ke tak? Juga nampak. Tuan duduk pondok juga. Habis tukang kasut je lah. Hak perintah-perintah Allah aku buat lah. Yang dia tegah aku tinggal lah no. Aku ada isteri ni. Sajalah tuan tak mau pergi Mekah ke? Nampak tak? Mana tak? Aku nak pergi dia kata. Tapi tak kesampaian. Allah belum izin lagi. Nampak? Tuan tak ada duit tu? Ada dah. Dia kata duit tu. Tapi pergi ke lain. Nampak tak? Nampak begitu kan? Dia kata begitu. Duit tu dah aku belanja ke lain. Dia abang cerita ni. Ada seorang perempuan kesian. Seorang janda. Nampak ya? Tu. Dengan anak dia kecil-kecil tak ada pakai. Dia cerita habis lah. Maka tak tu lah aku buat. Jadi tak ada duit lah ni. Tak apa. Yang tu je tak abang. Tahulah. Rupanya dia punya sedekah tu, jariah dia tu punya besar. Nampak tak? Dia utamakan yang tu yang penting. Jadi kita hari ni pergi buat kerja haji, buat umrah lah. Haji tak apa kena buat semua hidup. Umrah lebih tiap-tiap tahun, banyak orang tak makan. Itu tak tentu. Niat mabrur je lah. Saja habaq biar lah. Umrah tak berhenti-henti. Tiap tahun ni tu. Duit umrah tu hang boleh bantu. Banyak orang miskin tak makan lah. Banyak orang yang perlu bantuan tu. Di Syria tu pun banyak lagi perlu makanan, perlu bantuan. Hantar pergi sana dulu, baru mabrur. Nampak tak? Itu artinya mabrur. Itu saya kata tadi, perpanjangkan kebajikan. Lepas balik Mekah tu, perpanjang kebajikan. Tumpu yang tu dulu. Nampak? Allah wajibkan haji sekali, umrah sekali. Cukup lah. Nampak tak? Mari kita perindahkan kita punya haji, kita janakan kita punya haji dan umrah dengan amalan-amalan yang mabrur abrar. Nampak? Boleh. Itu banyak orang tak faham ni. Duduk pulun dia, nampak? Kalau jiran tak makan, keluarga dia miskin tak makan, dia tak ambil tahu. Ni pergi buat umrah ke mana? Macam mana dapat? Cakap umrah tu sah lah, bukanlah tak sah. Nak jadi mabrur tu, Tuhan nak bagi mabrur tu cukup berat. Ni balik kepada kisah tadi ni. Maka Ibn Barak bagi duit dia lagu ni lah. Aku pun ada Tuhan bagi rezeki kat aku sikit. Nampak? Sekarang ni aku sedekah lah. Nampak? Kamu pergi dah usah buat kerja haji. Nampak? Allah hantar Ibn Barak. Itu yang cerita jadi pada Ibn Barak ni. Ulama besar. Seorang wali Allah, seorang mujtahid, seorang tabi'in yang amat disegani lagi hebat. Itu kita cerita sikit lah tentang kedudukan dia tadi. Itu di antara tip yang kita nak fahami tentang umrah haji ni kita nak buat. Baik, sambung kita insyaAllah. Kemudian kita musannif keesokan harinya, muka surat 105, keesokan harinya 8 Zulhijjah mereka bertolak daripada Mina menuju Arafah untuk melaksanakan fardu wukuf. Waktu wukuf adalah sejak matahari tergelincir waktu zuhur sampai fajar shadiq terbit pada hari Nahar. Hendaklah dia keluar menuju Mina sambil bertalbiyah. Dianjurkan bagi orang yang mampu melaksanakan rangkaian ibadah ini untuk berjalan kaki pada Mekah menuju ke manasik. Kalau boleh dalam apa nak boleh panggil, dalam masyair, dalam urusan masyair ni maknanya Arafah, Muzdalifah, Mina. Dia panggil urusan masyair. Sebab dia keluar daripada Mekah. Itulah mencabar para jemaah haji. 3 tempat inilah yang menjadi cabaran. Arafah, Muzdalifah, Mina. Jadi ketika kita berada dalam 3 tempat tadi ini, elok sunat afdal dia kata berjalan kaki. Arafah ke Muzdalifah jalan kaki, Muzdalifah ke Mina jalan kaki. Nampak tak? Kecuali nak balik esok daripada Mina ke Mekah baru cari kenderaan. Nak balik tak apalah, masa kita nak gerak, tapi kita tak buat begitu lah. Kita dapat tabung haji sedia semua. Dengan bah manja kita. Jemaah haji Malaysia ni paling manja, dapat kemudahan semua. Jemaah luar kita tengok jalan Turki, Indonesia tu berjalan kaki, daripada Arafah tu berjalan kaki, Muzdalifah, Mina, tua muda berjalan kaki. Yang tak larat dia tolong tanggung, tanggung pula dah. Sampai tahap gagah sangat baru naik kursi roda. Itu di antara abdal, memang abdal, tapi kita tak jadi betul
tambah pula package pula dah ni, ya Allah, dah package selesa subuh sampai ke dalam Arafah pun ada katil, dia buat platform lagi, dia buat katil lagi, buah katil dengan peti ais, dengan televisyen semua cukup, air condition semua cukup lah dah. Saya pergi ceramah dekat depan lah, Ustaz kena pergi ceramah kat depan, dia pergi lah, nampak, oh hebat, kita pun dapat makan special sikit macam tu kan. Paket 98,000 lah. Dia lapik bawah tu dengan kayu, dengan cantik, dengan kapet dengan kapet kita dengan katil, dia buah 2 biji katil suami isteri, nampak tak tu, bukan bercampur, satu kemah 2 orang, satu kemah 2 orang, larat ceramah satu kemah 2 orang, nampak tak saya minta dia himpun sekali lah, pakat keluar himpun sekali, saya kata bagi kena matahari sikit, saya buat sendiri lah tu, nampak tak, kena matahari sikit, nampak tak, apa boleh bawa payung tak apa, kita ceramah, kita ambil dia punya fadilah, ni sampai tak kena lantai, tak kena tanah, ish, cuman ni nak dapat magrur lah. Kita tak ada ujian, kita tak sedia menghadapi ujian, itu patut baik. Setelah tiba di Makkah, hendaklah dia keluar menuju Mina sambil bertalbiyah. Dianjurkan bagi orang yang mampu melaksanakan rangkaian ibadah ini untuk berjalan kaki daripada Makkah menuju tempat manasik sampai pelaksanaan haji selesai, dan berjalan dari Masjid Ibrahim menuju Arafah lebih utama dan lebih muakkad. Masjid Ibrahim itu antara sekarang masih ada, Masjid Ibrahim itu masih ada, dia nak pergi ke Arafah tu, dia akan tuju ke satu kawasan nama dia Namirah. Di kawasan Namirah, satu lembah, ada lembah di situ jadi makna kata dia masuk ke satu lembah tu, di situlah binanya Masjid Namirah sekarang. Masjid Namirah ni dia masuk ke tanah halal, dia masuk tanah haram, hanya di hujung sikit, di hujung sebelah kiblat dia, menghadap kiblat, hujung belah kiri itu, yang tu masuk tanah halal, dia masuk Arafah. Masjid tu hampir 90% dia masuk dalam tanah haram, nampak hanya 10% untuk tanah halal. Yang orang tak faham, duduk dalam tu wukuf, habis tak dapat, nampak dia kena keluar. Jadi kita jemaah haji Malaysia, dia tak digalak dia, boleh pergi ziarah, kita dah pergi Arafah, boleh pergi ziarah, sekadar itu Setelah tiba di Mina, hendaklah dia baca doa ini, Allahumma hadza minan famnun alayya bima mananta ala awliyaika wa ahli ta'atik. Ya Allah, inilah Mina, anugerahkanlah kepadaku apa yang kau anugerah kepada kasih-kasihmu dan orang-orang sentiasa taat kepadamu. Adapun tinggal di Mina pada malam itu, malam 9 Zulhijjah, adalah dianjurkan. Sebenarnya singgah di Mina berkaitan dengan manasik. Manasik ini ada kaitan dengan ibadat haji. Manasik ni ibadat haji lah. Yang kena dalam ibadat haji, jiwa haji, dia duduk jiwa haji, itu kita panggil manasik. Apabila dia telah masuki pagi pada hari Arafah, hendaklah dia melaksanakan solat subuh. Kemudian bila matahari dia terbit di atas Gunung Sabir, Gunung Sabir kita nampak satu gunung, dia tak tinggi, dia rendah, tapi dia bersamaan, dia punya menghadap kiblat tu, dia ada sebelah kiri. Kalau kiblat tu dia ada belah kiri, sikit dia gerak belah sikit, itu dia ada satu bukit, dia panggil Bukit Gunung Sabir lah. Hendaklah dia berjalan di Arafah sambil baca doa ini, Allahumma ja'alha khaira ghadwatin ghadawtuha qattun wa aqrabaha min ridwanik wa ba'adaha min sakhatik. Allahumma ilayka wa iyyaka i'tamadtu wa wajhaka aradtu faj'alni mimman subahi bihi al-yawm mimman huwa khairun minni wa afdal. Ya Allah, jadikanlah hal ini sebagai keberangkatan pada pagi hari yang paling baik yang pernah aku lakukan, yang paling dekat dengan redha-Mu, yang paling jauh daripada murka-Mu. Ya Allah, hamba pergi menuju dan kepadamu hamba mengharap redha. Kerana itu jadikanlah hamba di antara orang yang Kau banggakan pada hari ini, di antara orang yang lebih baik dan lebih mulia daripada hamba. Turun para malaikat sambut kita masa itu. Ketika tiba di Arafah, hendaklah dia mendirikan tenda. Tenda ni kemah. Mana tenda ni kemah Bila sampai di Arafah, hendak didirikan tendanya, yakni kemah di Namirah. Namirah ni kawasan, bukan masjid. Kawasan, satu kawasan di masjid dekat dengan Masjid Ibrahim.
Di sana Rasulullah mendirikan kemah baginda. Namirah terletak di lembah Yuranah, ya. Lembah Yuranah bukan tempat wukuf kerana ia bukan bahagian daripada Arafah. Di sinilah dibina Masjid Namirah sekarang, di lembah Yuranah tadi ini, yang buat Masjid Namirah. Hendaklah pula dia mandi untuk wukuf. Dalam ibadat haji ada 18 mandi. Dalam ibadat haji, tuan-tuan, ibadat haji ada 18 mandi. Tapi kita tak buat 18 kan, no? Tak buat. Dulu di Papua jangan mandi pula. Dulu kalau bertuan Mekah jangan mandi, ya. 3 hari sampai Mekah jangan mandi. Dulu lah. Lah ni tak apa lah. Ya. Tu dah. Bagi bertuan pula tu. Bakar sikit bawang putih. Bawang putih 3 ulas, nampak tak? Bila turun-turun kapal terbang di Jeddah tu lepas dalam mulut. Dulu punya bertuan, nampak tak? Saya pun dapat bertuan tu nanti. Ni nak turun ni port misalnya turun kapal terbang, masa dalam kapal terbang kapal nak landas tu. Lepas 3 ulas bawang putih, dia boleh tahan, kita punya tahan panas Mekah 3 hari. 3 hari jangan mandi tau. Besar pula. Dulu lah tak ada apa. Mana ada bawang putih lagi lah, tak ada. Tak ada lah. Gagal kurma. Itu saja abang lah sikit dulu cerita ni. Ketika matahari tergelincir, imam berkhutbah dengan sebuah khutbah pendek, lalu duduk, kemudian muazzin akan mulai mengumandangkan azan dan imam mulai menyampaikan khutbah kedua. Muazzin menyambung iqamah dengan azan dan imam selesai khutbahnya ini dengan selesainya iqamah muazzin. Dia lagu ni. Khutbah Arafah dia kena mula sebelum masuk waktu. Ini sunnah Nabi. Nampak tak? Sepakat semua ulama mazhab. Khutbah Arafah ni dia mula sebelum masuk waktu. Nampak tak? Dia berhenti bila masuk waktu. Masuk waktu berhenti antara 2 khutbah. Nampak tak? Duduk sat, bangun balik, sambung khutbah. Sama naik dengan khutbah ni, azan pun habis, dia pun habis. Itu cara dia. Faham? Saya pun kena tugas tu. Ustaz, tahun ni Ustaz Megi dak dia baca khutbah. Dia kata kena. Khutbah Arafah. Tu. Jadi lagi lebih kurang dalam, kita kata dalam 10 minit nak masuk waktu. Lagi 10 minit masuk waktu, start khutbah. Mula khutbah. Lepas khutbah, lepas 10 minit masuk waktu, duduk antara 2 khutbah. Azan tu bunyi, azan tu bunyi. Terus. Jadi kita pun duduk sat, bangun balik, sambung khutbah kita. Jadi penghabis khutbah tu mestilah sama dengan habis selesainya azan. Dan kita bagi peluang jemaah untuk sembahyang sunat qabliyah. Ya, sunat qabliyah. Tapi aulanya sunat qabliyah ni kita lakukan secara jamak. Siap sembahyang tu jamak. Jadi sunat qabliyah pun kita jamak dengan ba'diyah sekali. Nampak tak? Buat sekali lah. 4. Buat siap 4. Kemudian kita sembahyang lah. Itu di antara yang kata tadi ni, satu cara yang dianjurkan mudah sekarang ni lah. Dan kata Nabi tadi ni, kemudian hendaklah menjamak, nampak? Kemudian muazzin akan mulai memandang azan sampai habis. Kemudian hendaklah yang menjamak dan mengkasarkan salat zuhur dengan asar dengan satu azan dan 2 iqamah, nampak? Tapi kita tak boleh. Kita dalam mazhab Syafi'i tak boleh kasar, jamak saja. Tidak ada kasar. Memang tidak ada kasar. Daripada dulu kita ada kasar, nampak? Tidak ada kasar. Ada 1 tahun tu bekas mufti Sabah, ya, Dr. Juanda. Dia pernah jadi mufti Perlis lah. Dia ada bentang kedai kerja. Dia kata kita kena ikut sunnah Nabi lah. Sunnah Nabi kasar, kita kena kasar. Jadi tahun ni kita suruh jemaah ni semua kasar sembahyang. Kasar ni bukan atas sebab marhalah, atas sebab manasik. Nampak Nabi kena. Kasar tu atas bukan sebab marhalah. Sebab memang tak jauh, tak lebih daripada 2 marhalah. Kita di Mekah, Madinah, Mekah, Arafah, Muzdalifah, Mina tak sampai 2 marhalah. Mana boleh kasar? Nampak? Itu Imam Syafi'i pegang. Yang kita tak boleh, walaupun hadis itu sahih, Imam Syafi'i tak pakai. Nampak? Bukan semua hadis sahih Imam Syafi'i pakai, tak? Ya. Dia kena nilai hadis itu, banyak sudut, banyak aspek, ya. Jadi Dr. Juanda ni dia pecah tradisi itu. Dia kata apa? Kita bawa suruh jemaah kasar atas sebab-sebab manasik atas sebab-sebab urusan haji. Nampak tak? Buat tahun tu. Mai tahun yang berikut, kita punya mantan mufti kita Pulau Pinang,
Hasan Ahmad, dia orang alim ni. Dia ni pakar dalam bidang qawaidul fiqh ni. Kita punya imam ni, kita punya mantan mufti ya, Hasan Ahmad ni dia ni pakar dalam bidang apa nama qawaidul fiqh. Dia kata tak boleh kasar, nampak? Tak ada kasar atau manasik, tidak ada kasar atau marhalah. Kita hanya boleh jamak sahaja. Di jamak. Dia pakai balik jamak, nampak? Itu kena jaga orang baru-baru ni orang baru-baru ni payah, mu'alim baru-baru ni payah nah. Dia perlu pakai riba, kacau nah. Dia kena tengok banyak sudut. Imam Syafi'i dah putuskan tak boleh kasar, tak boleh lah. Jadi apa kita duk pecah pula dari situ lah. Kita lawan balik dia punya ijtihad. Kita bukan mujtahid lagu dia, nampak tak? Kita kalau mujtahid lagu dia tak apa, gagal dengan dia boleh kita ni apa pula mujtahid betul tak? Hit pun tak ada ya. Jadi kita kena ikut ulama ikut ulama yang telah putuskan. Itulah itu dia kata-kata di ini nama. Kemudian hendaklah jamak dan qasar salat dhuhr. Jangan sekali dia berwukuf di lembah Uranah. Adapun Masjid Ibrahim bahagian depan di area lembah Uranah, bahagian belakang termasuk wilayah Arafah. Nampak? Di sini dibina Masjid Namirah sekarang. Barang siapa yang berwukuf di bahagian depan Masjidil Haram, Masjid Ibrahim, hukumnya tidak sah. Bahagian depan tu sikit satu bahagian dia masuk dalam tanah halal. Baru boleh, tanah haram tak boleh. Wilayah Arafah dan Masjid Ibrahim dipisah dengan batu besar. Hal yang paling utama baginya berwukuf di tempat baru batu besar itu di dekat imam seraya menghadap kiblat. Hendaklah dia memperbanyakkan tahmid, tasbih, tahlil, pujian kepada Allah SWT, doa dan taubat. Jangan pula dia berpuasa pada Arafah agar kuat menjalankan ibadah secara terus-menerus. Makruhlah puasa pada hari 9 Zulhijjah bagi para jemaah haji kepada 9 muhrimah. Muhrimah orang yang telah dalam ihram, mereka ada makruh. Kita yang bukan muhrim, bukan muhrimah, kita sunat puasa 9 kuat. Itu hukum dia. Orang puasa juga makruh lah, bukan tak sah, makruh. Ya, hendaklah dia perbanyakkan tahmid. Hendaklah dia tidak keluar daripada batas Arafah kecuali setelah matahari terbenam. Masuk maghrib baru kita kena keluar. Hal itu agar dia mendapat malam dan siang di Arafah. Sikit kena ada malam, kena dapat baru keluar. Jangan keluar sebelum maghrib. Masuk maghrib tu jangan masuk malam sikit lah. Maknanya jatuh pada 10 lah. 10 Zulhijjah dah tu. Nampak tak? Sunat Imam Syafi'i kata, aku suka dilanjutkan sedikit. Lepas maghrib tu lanjut sikit sampai masuk maghrib betul ya, keluarlah supaya kamu dapat siang dan malam. Nampak? Itu artinya orang wukuf dia kena dapat siang dan malam. Ketika ada kemungkinan terjadi kesalahan menentukan hilal, hal itu akan menghilangkan keraguan barang siapa yang melewatkan wukuf sampai matahari terbit pada hari Nahar, dia telah melewatkan haji. Maknanya tak dapat haji lah. Dah masuk subuh 10 Zulhijjah baru nak niat haji, tak dapat haji ya. Dia nak niat sebelum subuh pagi raya haji. Tenang abang itu sebelum pagi raya haji, sebelum subuh, masuk subuh pagi raya haji 10 tu dia masih boleh niat haji lagi 5 minit bersubuh boleh niat lagi, boleh niat haji lagi. Dapat haji 5 minit nampak haji 5 minit nama dia. Kami pernah jadi atas saya sendiri, satu kumpulan kami masuk ke Arafah, bergerak di depan Madinah hari hukum, malam tu bergerak sampai lagi lebih kurang dalam 20 minit nak masuk subuh kami sampai di Arafah. Nampak? Allah lega. Nampak tak? Satu van, niat atas van, nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala labbaik Allahumma labbaik. Nampak tak ya? Lepas 2 minit azan, lega, dapat nanti. Nampak tak? Dapat sikit wukuf pun dapat sikit Arafah dan dapat niat haji. Nampak? Itu penting lah. Itu di antaranya. Dan kita kena niat sebelum, jangan masuk Arafah niat. Dia tanah haram. Kalau niat dalam Arafah kena banyak dah pula cukup kami. Nampak tak? Nampak tu dia punya hukum tu. Jadi van kami tunggu di luar lah. Tunggu di luar sebelum masuk tanah haram. Kita kena tahu dulu sempadan dia Arafah tu. Jadi sebelum masuk Arafah, van tunggu di luar kami pun niat haji. Lagi 20 minit nak masuk subuh. Habis niat kan dia van pun masuk Arafah dengan van. Tidak tu jadi maknanya itu di antara sedikit hukum. Kami ada 3-4 orang guru dengan saya sekali. Kita adalah sebagai pembimbing penasihat di Barana jemaah
Petugas-petugas ni dia pun tahu apa sangat ya. Dia pun baru tugas peluang-peluang tugas ya. Jadi dia bergantung kepada kita lah. Maka kata musannif, barang siapa yang melewatkan wukuf sampai matahari terbit pada hari nahar, dia telah melewatkan haji. Dia harus bertahalul dan ihram dengan amalan-amalan umrah, lalu menyembelih dam kerana melewatkan haji, mengqadanya pada tahun berikut. Dia tak haji lah ya. Hendaklah kesibukannya yang paling penting pada hari ini adalah doa, kerana doa sangat mustajab pada permulaan dan pada hari ini dan di tempat itu doa maksur. Yang paling utama doa maksur ni doa-doa yang datang daripada Quran, yang datang daripada hadis, kita panggil doa-doa maksur. Doa-doa yang kita karang sendiri, yang kita susun sendiri, tidak dituntut lah. Yang dituntut baca doa-doa Al-Quran. Ada 25 doa Al-Quran. Quran ada 25 doa. Dan Quran tu tuan-tuan ada 25 tempat doa Al-Quran. Jadi kita boleh baca 25 doa tu. Ya, siapa yang berhajat minta, insya-Allah saya boleh bagi ya. Kalau masalah WhatsApp saya bagi. 25 doa Al-Quran. Ya, memang itu doa. Dan juga bukan semua Rabbana tu doa. Yang salah faham pula. Ya. Doa maksud yang paling utama dia baca pada Arafah itu doa yang berikut. Ini doa ni lah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa hayyun la yamut bi yadil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma ja'al fi qalbi nura wa fi sam'i nura wa fi basari nura. Allahumma syrah sadri wa yassir li amri. Ya. Tidak ada Tuhan selain Allah semata, tidak ada sekutu baginya segala kerajaan dan baginya segala puji. Dia menghidupkan dan mematikan, dia maha hidup tanpa pernah mati. Di tangannya terletak segala kebaikan dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Ya Allah, letakkanlah cahaya dalam hati, pendengaran, penglihatan. Ya Allah, lapangkan dadaku dan mudahkan untukku segala urusan. Doa ni kita baca, tambah Allahumma ja'al fi qalbi nuran wa fi sam'i nuran. Ini sunat kita baca sebelum pergi masjid. Tentu nak keluar daripada rumah ya, sebelum nak sampai ke masjid tu, mula daripada rumah, keluar rumah tu turun baca Allahumma ja'al fi qalbi nuran wa fi sam'i nuran wa fi sam'i wa fi basari nuran wa fi lahmi nuran wa fi aqli nuran wa fi badani nuran wa amami nuran wa wara'i nuran wa shimali nuran. Panjang sikit doa tu. InsyaAllah kita baca lagu tu, semua anggota kita tadi ini diliputi dengan cahaya ketuhanan. Ini makna kita akan dapat hidayah, kita akan dapat petunjuk, kita dapatkan pertolongan, diliputi dengan rahmat Allah. Nampak tak ya? Dan setiap detik kita tadi, gerak-gerak kita tadi dikawasi dengan pengawasan Allah yang penuh rahmat. Itu kelebihan doa. Sunnah Nabi SAW. InsyaAllah takat dululah, kita akan sambung bab menjamak mengkasar dua salat. Kita bincang tadi, kita akan sambung sikit bab ni lah, perhalus sikit, perindang sikit itu maklumat tuan-tuan dan puan-puan. Aku qauli hadza astaghfirullahalazim li wa lakum akhirul kalam. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulil karim nabiyina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana. Rabbana zidna 'ilma warzuqna fahma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.